Okey, cuba tengok. Ya. Graf jarak masa. Jadual warna pink tu, muka surat 187. Okey. Ya, ada banyak kan? Tu sebenarnya penerangan. Ya, penerangan tentang mentafsir graf jarak masa. Okey, ada dua jenis graf yang dia lukis tu ya. Cuba tengok grafnya. Tu adalah dua graf yang telah dilukis. Okey. Rajah satu itu graf jarak melawan masa. Sama lah, jarak melawan masa. Cuma bezanya apa? Yang A tu, yang rajah satu tu grafnya start daripada kosong. Nampak? Start daripada kosong, lepas tu dia terus naik. Kosong, A, B, C. Naik atas, nampak? Dia naik atas. Okay, naik atas grafnya. Semakin menaik. Okay, kalau rajah 2, graf dia start daripada O, lepas tu P, Q, lepas tu R, turun balik. Naik dan turun. Kan? Tu beza 2 tu. Ada maksudnya tu. Ya, yang tu kita nak tahu. Boleh? Okay, kita tengok yang pertama, rajah 1. Apa maksud grafnya tu? Okay, apa maksud dia? Okay. Rajah 1 menunjukkan satu gerakan dari O ke C. Ya. Perjalanan dari O ke C, hujung sekali. Sejauh S meter. Sejauh, ni kan jarak. Pak. Sejauh S meter. Jarak dia S meter. Dalam tempoh, tempoh masa lah kat bawah ni. Dalam tempoh T saat. Tu maksudnya. Gerakan O ke C, ni nanti huraian macam ni ayat dia. Gerakan dari O ke C sejauh S meter dalam tempoh T saat. Sini nyatakan berapa meter atau kilometer ke, tengoklah ikut soalan. Dalam tempoh berapa? Saat ke, jam ke, minit ke ya. Macam tu. Tu maksud graf. Okay, kita tengok pula OA. OA tu apa? Tengok rajah OA. Okay. OA. Ni ya OA. Yang ni OA. Okay. OA tu kecerunan graf positif. Macam garis lurus lah kan. Kalau dia condong ke kanan, kecerunannya positif. Okay. Kecerunan OA ni mewakili kelajuan graf. Dia mewakili kelajuan graf. Yang tadi apa? Graf positif dan dia mewakili kelajuan graf. Ya. Bila graf jarak masa yang dilukis itu adalah laju lah. Ya. Kemudian gerakan dengan laju seragam. Okay. Seterusnya gerakan sejauh S meter dengan tempoh T saat. Maksudnya apa tu? Kalau O sampai A ni jaraknya S meter. Tempohnya T1 saat. Macam tu. Untuk OA sampai situ je lah. Jaraknya dengan masanya. Ya. Okay. Kemudian AB pula. Sekarang tengok AB. AB. Pak, lain kan graf dia. Garis dia tu melintang kan. Selari dengan paksi masa. Betul. Kecerunannya sifar. Okay. Kalau bila dia selari dengan paksi masa, dia adalah sifar kecerunannya. Kalau tadi apa? Positif kan OA tu. AB ni kecerunannya sifar. Ya, kecerunannya sifar. Tidak ada perubahan jarak, bermaksud gerakan terhenti ataupun pegun. Pegun tu berhentilah. Ya, tak ada pergerakan.
AB tu bermaksud kalaulah graf tu menunjukkan perjalanan kenderaan, maksud kenderaan tu berhentilah, tak bergerak. Ya. Kemudian pegun untuk tempoh masa berapa lama? Ni T1 hingga T2. Kalaulah ditanya dalam soalan, berapakah tempoh masa dia berhenti ataupun berehat? Itulah tempoh masanya. T2 tolak T1. Okey. Sekarang BC pula. BC yang ni naik atas ya. BC naik atas. Lebih kurang je dengan OA tadi. BC ni ya. Sama dengan OA tadi. Okey. Lepas tu, apa maksud dia BC tu? Kecerunan positif. Sama kan macam tadi. Kecerunan positif. Gerakan diteruskan sehingga C. Diteruskan sehingga C. Okey. Kemudian OC. OC tu daripada awal sampai akhir. Maksudnya apa? Gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Okay. Sejauh S meter, berapa jarak semuanya? S, nampak atas ni, S. Sejauh T saat, berapa jumlah masanya semua? T. Itu maksud O ke C. Boleh ya? Okay, lagi. Kita tengok rajah 2 pula. Ni rajah 1. Okay, rajah 2 ni jarak menawar masa, sama. Okay, apa maksud graf? Rajah 2 menunjukkan suatu gerakan dari O ke R. O hingga R melalui P dan Q. Dia lalu PQ baru sampai R. O pergi PQ baru sampai R. Ya. Okay. Sekarang tengok OP. Ya, garis OP ni. Cuba tengok garis OP ni. Saya dah warnakan hijau tu. Ya, garis OP. OP ialah kecerunan graf positif. Sama macam tadi kan. OP adalah positif. Lagi? Positif Gerakan sejauh S meter. Tengok ni. Sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. Macam itulah. Okey dah. Lepas tu PQ kat sini. PQ ni selari dengan paksi masa. Melintang kan? Kalau melintang macam tu, kecerunannya sifar macam tadi kan? Jadi kalau kecerunan sifar, dia tidak ada perubahan jarak. Jaraknya adalah dia adalah pegun. Okey, pegun. Dah. Kemudian pegun untuk tempoh berapa lama? Ni dia. T2 tolak T1. Kan? Ni kalau tanya berapa lama dia berhenti ataupun tak bergerak tu kan? T2 tolak T1 dapatlah masanya berapa lama. Okey. Kemudian QR. QR dia turun turun. Tadi dah naik, turun pula. Pak, turun. QR ni. QR ni disebabkan garisnya turun ataupun condong ke kiri kan. Okay. Dia adalah kecerunannya negatif. Nampak beza kan dengan OP tadi. OP tadi garisnya condong ke kanan. Yang ini condong ke kiri. Maka kecerunannya negatif. Ya, kecerunannya negatif. Okey. Kemudian kelajuannya pun negatif. Nampak? Negatif juga. Jadi jawapannya kalau dia minta lajunya berapa kan? Nanti jawapannya mesti ada negatif. Kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Apa maksud dia? Contohlah kan, pergerakan ni contoh dia nak pergi daripada pekan P nak pekan A nak pergi pekan B contohlah ya. Pekan A nak pergi pekan B contoh. Okay. Lepas tu contoh daripada A sampai je dekat P tu dia rehat dekat hentian mana-mana. Lepas tu bukan dia rehat, dia dah sampai pekan B. Dekat PQ tu dah sampai pekan B.
Kemudian dia berurusan lah kat sana, membeli belah ke apa ke, selesaikan urusan, lepas tu dia balik semula QR. Dia akan balik semula ke pekan A. Macam itulah contohnya bergerak balik. Itu bergerak balik atau bergerak pada arah bertentangan. Atau bergerak pada arah bertentangan. Maksudnya apa? Maksudnya dia pergi, satu pergi lepas tu balik. Bertentangan lah. Pergi dan balik. Okay. OR. Tengok OR. Sama juga. Gerakan daripada awal sampai akhir. OR tu O daripada awal sampai akhir R. Macam mana? Maksud dia gerakan sejauh 25 meter. Okay. 25 meter. 2S meter. Kenapa ada 2 depannya? Okay, dalam rajah ni dia ada jaraknya semua S kan. Kenapa ada 2? Sebab ini kan pergi dan balik. Mula-mula yang ni pergi. Yang sini balik. Okay. Pergi dan balik kan. Jadi pergi S meter, balik pun S meter. Tu yang kena darab 2 tu. Ataupun tambah lah kan. S tambah S. Ataupun 2 darab S. Pergi dan balik dalam tempoh T saat. Tempohnya sama T saat. Cuma jarak tu kalau graf macam ni kena darab 2. Ya. Sebab dia pergi dan balik. Boleh? Okay, ada soalan tentang graf? Ada tak nak tanya? Ada soalan nak tanya tentang graf? Ada ke? Ada soalan nak tanya tentang graf ya, Uzairi? Saya tak dengar suara Uzairi. Uzairi ada cakap saya tak dengar lah suara. Uzairi ada cakap ke? Saya tak dengar. Okey dah. Okey. Boleh type kot. Cuba orang yang cakap boleh dengar tak suara? Okey. Teruskan ya. Okey, seterusnya kita tengok contoh 4. Tengok contoh 4 Contoh 4. Contoh 4. Okey, tengok contoh 4 Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, yang mana satu kereta? Dia dah label dah. Garisan warna merah tu kereta, garisan warna hijau adalah bas persiaran. Graf OA mewakili gerakan kereta OA. Tu dia dah label kan. Dari Puchong ke Bandaraya. Puchong ke Bandaraya Melaka. Puchong. Kalau OA ni Puchong ke Bandaraya Melaka. Ini Puchong. Saya tuliskan kat sini. Yang ini Bandaraya Melaka. Okey, lagi. Kemudian graf BC warna hijau ya. Dia start pada B. No, dia start pada atas. BC ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka. Dia start daripada Bandaraya Melaka ke Puchong. Dia bertentangan kan.
Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Okey. Sebelum tu, apa dia rumus laju? Ingat balik apa dia rumus laju? Mana rumus laju? Apa dia rumus laju? Tu dia. Apa dia rumus laju? Jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa ataupun dia sama dengan masuk kecerunan. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, mencancang tu maksudnya paksi masa. Paksi jarak bahagi paksi masa. Macam tu lah. Jarak bahagi masa. Mencancang tu adalah yang ke atas. Mengufuk adalah yang melintang. Okey, dah. Ya, rumusnya ingat ya. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Tu hafal dah tu. Ya, ni. Jarak bahagi masa. Okey, sekarang ni dia nak apa? Beza laju. Jadi nak cek, sebelum kita nak tahu beza ni operasi dia apa? Operasi dia tolak kan? Tolak. Okey. Beza ni operasinya tolak. Okey, sebelum kita tolak, kita kena cek setiap satu lah. Laju kereta berapa, laju bas berapa. Ya, laju kereta berapa, laju bas berapa. Okey, kita kira dulu laju kereta. Okey, laju kereta. Okey, cuba tengok kereta. Kereta tu warna merah kan? O ke A. Ya, O ke A. Laju apa? Jarak bahagi masa. Berapa jarak dia? 150. Ataupun kalau dia kata beza jarak. Beza jarak tu yang ni. Tu. Dia start kosong kan? Jadi 150 tolak kosong bahagi. Okay, masanya bawah ni. Sampai sana pula. Terlebih. Merah tu sampai 2 je kan? Okay. Ini masa. Jadi 2 tolak kosong. Dia mesti start 2 dulu. 2 dulu, sorry. Yang akhir dulu baru yang awal ya. Macam laju tu kan. Laju dia 150 baru tolak kosong. Masa pun sama. 2 tolak kosong. Okay, selesaikan berapa? Ni 150 tolak kosong dapat 150. 2 tolak kosong dapat 2. Okey. Selesaikan berapa dapat? Berapa? Ada yang jawab? 75. Ada yang jawab? 75. Berapa jawapannya? 75. Berapa jawapannya? 75, cikgu. Kenapa saya tak dengar suara korang ya? Sekejap. Lepas ni kata 75. Betul? Speaker ni tak ubah. Okey. Cuba cakap. Siapa nak cakap tadi? Betul Revasi. 75. 75. Ya, betul. 75. Okey. Kalau kita nak tulis unit, tengok rajah tu dia kilometer. Ya. Lepas tu masanya apa? Jam. Jam -1. Sebab apa -1? Sebab dia per kan. Yang atas tadi jarak. Yang bawah tadi masa.
jarak kilometer, masa jam. Jadi kilometer per jam. Negatif 1 tu bermaksud per. Okey? Itu maksud dia. Okey lagi. Kereta dah selesai. Sekarang laju bas pula. Okey, laju bas. Okey, tengok bas. Bas start daripada 150 hingga 0. Okey. Kita mesti nak tahu jarak tu mesti akhir tolak awal ya. Bas ni dia kosong kan? Nampak ni. Daripada kosong dulu. Nampak C ni daripada kosong dulu. Kosong. Kosong tolak 150. Masanya 3 tolak 0. Okey, selesaikan. 0 tolak 150 akan dapat negatif kan? Lepas tu 3 tolak 0 bahagi 3. Okey. Berapa dapat jawapan? Berapa? Negatif 150 bahagi 3 berapa? Dah dengar dah Rati. Okey, negatif 50 elaborasi. Betul. Okey, negatif 50. Mesti negatif ya. Sebab apa negatif? Cuba kamu tengok garisan dia. Okey, negatif 50. Sebab apa negatif? Sebab garisnya. Tengok ya, garis BC tu kan condong ke kiri. Kalau condong ke kiri, kecerunannya mesti negatif. Okey, ataupun lajunya mesti negatif. Okey, dah. Sekarang baru kita cari bezanya. Sekarang kita cari beza. Beza laju. Cari beza laju. Jangan cari beza laju. Okey, beza lajunya. Beza lajunya. Kak, bukan Kak. Kakak. Bukan, tak nampak ibu. Tengok sini. Kotak, dia ada kotak lah. Ada tulis cheese. Ya. Bukan kat tepi, tak tu. Dekat kotak-kotak. Dekat air kotak. Air kotak ibu. Coklat tu. Warna cheese warna kuning-kuning lah. Betul ya. Siapa tadi jawab? Maisarah Okey, betul-betul. Jadi tolakkan 75 dengan 50. Okey. Beza lajunya. Bila kamu tolak ni bila kamu tolak, tanda negatif yang 50 tu tak perlu tulislah sebab itu hanya menunjukkan pergerakan yang bertentangan ya. Arah. Tu maksud negatif tadi. Jangan letak 75 tolak negatif 50 Okey, tolakkan sahaja dapat 25 kilometer per jam. Okey, macam tu. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya, contoh 5. Tengok contoh 5. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, tempohnya 4.5 jam. Tengok ya. Tempoh bawah ni 4.5 jam. Dia sampai sini 4.5 jam lah. Ni maksudnya apa ni? Yang ini 0.5 jam.
1 jam. 1.5 jam, 2 jam. 2.5 jam, 3 jam. Tu maksudnya ya. Jadi senanglah nak baca nanti. Okey. A. Tentukan pertama tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Pegun tadi mana pegun? Pegun tu tadi garisnya yang mana? Garisnya selari dengan paksi masa. Selari dengan paksi masa. Mana? Yang ni lah kan? Ni. Saya warnakan lagi tebal tu. Kan? Jadi dia tanya apa? Masa, tempoh masa. Bila tanya tempoh masa, kamu hanya tolakkan masanya saja. Ya? Jawapan A1. Jawapan A1 masanya adalah 3 tolak 2. Jadi 3 tolak 2 dapat 1 jam. Macam tu lah. Boleh? Okey, yang kedua. Yang kedua, laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Sejam yang pertama. Mana sejam pertama? Mana sejam pertama? Ini kan sejam. Sejam sampai sini. Okey, sampai situ. Jadi, laju tadi apa? Perubahan jarak bahagi perubahan masa. Okey. Kalau ikutkan sampai sejam ni, tak ada kan jarak kat sini berapa, nampak? Mana ada? Betul. Ni pun tak ada kan. Masa ada tapi tu tak ada. Jadi macam nak buat? Disebabkan garis itu dia duduk dalam satu garis lurus ni, nampak? Sampai atas ni kan. Jadi kat sini kan nilainya tak diberi. Okay, kita boleh cari guna nilai yang hujung ni. Ini. Jarak ni. Okay. Masa yang ini. Kan? Okay, jadi caranya perubahan jarak. Apa perubahan jarak dia? Kita nak cari apa ni? Laju kan? Perubahan jarak ni apa? 150 tolak 0. Bahagi masanya. Masanya 2 tolak. Ya, betul. Ini variasi. Okey, berapa jawapannya? Ya, betul Maisara. 150 bagi 2 dapatlah 75. Okey, unit dia apa? Jaraknya kilometer. Masanya jam. Jadi per jam. Okey, dah. Selesai yang kedua. Sekarang yang B pula. B ya. B. Okey, B ni disuruh buat apa? Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Mana 90 minit terakhir tu? Ni lah kan? Macam nak tahu 90 minit? Okey, 3 hingga 4 ni 60. Betul? 3 hingga 4 ni 60 minit. Lepas tu 4 hingga setengah ni 30 minit. Jadi 90 minit. Tu dia 90 minit. Dia nak yang tu je, graf yang ni je. Huraikan. Macam mana ayat dia tadi? Tengok balik. Yang jadual pink tadi kan. Dia ada bagi ayat kan. Macam mana caranya? Ini pasal apa? Pasal kereta kan. Ni soalan dia pasal kereta. Jadi kita kena tulis kereta bergerak. Macam tu. Okay. Kereta bergerak. Berapa jaraknya? Sejauh. Okay, kita tak boleh tulis 270 sebab itu daripada O. Sekarang kita nak yang biru saja. Ini sampai sini. Jadi 270 tolak 150 berapa? Tolakkan. 270 tolak 150.
Berapa? 120. Ya betul, 120. Yang ni 120 jadi sejauh 120 kilometer lagi tu jarak dah. Lajunya dengan laju laju tak ada lagi, kena cari laju kena kira kita kena kira laju. Laju apa? Perubahan jarak 270 tadi tolak 150. Masanya ni kan masanya ni. Ini 4.5, ni 3. 4.5 tolak 3. Jadi 270 tolak 150 tadi 120 kan? 4.5 tolak 3 berapa? 4.5 tolak 3. Berapa? 1.5. Okey, berapa dapat? 120 bahagi 1.5. 80. Betul. 80 kilometer per jam. Baru tulis kat sini. Ni 80 ni dengan laju 80 kilometer per jam. Tempohnya berapa? Bagi tempoh. Berapa minit semua? Yang untuk biru ni saja 90 minit tadi kan yang ni. 90 minit lah. 90 minit terakhir. Okey, itu jawapannya. Itu cara nak hurai Hurai, kereta bergerak sejauh berapa kilometer? 120 je kita nak. Sebab nak yang terakhir kan. Dengan laju, laju kena cari dulu. Perubahan jarak bahagi perubahan masa. 80 km per jam kita dapat tadi. Bagi tempoh berapa minit? Berapa minit tadi? Soalan dia 90 minit terakhir kan? 90 minit terakhir. Itu saja jawapannya. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, faham setakat ni? Kalau faham cuba typekan huruf P. Typekan huruf P pada Telegram tu. Nak tengok faham ke tak? Okey, Laurasi faham? Lagi? Uzairi faham? Rati faham? Maisara faham? Nadia faham? Safi dah terkeluar dah Safi. Okey, bagus. Faham Okey. Jadi apa yang kita dah belajar tadi? Pertama, macam mana nak cari laju. Okey, laju. Laju perubahan jarak bagi perubahan masa. Perubahan jarak macam mana? Mesti ambil yang akhir dulu. Jarak akhir tolak jarak awal bahagi masa. Masa pun sama. Okey. Kemudian tempoh masa. Keadaan pegun. Tempoh masa kira je lah masanya berapa. Dan yang ketiga, huraikan gerakan. Jadi contohnya bergerak sejauh berapa kilometer, lajunya berapa, tempoh berapa. Itu saja. Mesti ada bergerak sejauh berapa kilometer jarak, kemudian mesti ada laju, kemudian mesti ada masa. 3 Bila kita hurai mesti ada 3 benda tu. Okey. Tengok latihan hari ini. Praktiskan diri 7.1b. Muka surat 190. Muka surat 190. Okey, soalan 1 dan 2. Tapi soalan 1 tu tak payah jawab semua. Soalan 1 tu sebab kita baru belajar 2 je kan. 1A dengan B. 1A dengan B. C tu jangan jawab lagi. Nak salin boleh sebab nanti minggu depan kita sambung lagi untuk jawab C pula.
Okay, C tu ruangan, bagi tinggalkan ruangan kosong je. Kemudian yang kedua, A sahaja. B dengan C pun tinggalkan kosong. Kita akan jawab minggu depan. Untuk hari ni, 1AB dan 2A. Okay, kita tengok dulu soalannya. Kalau ada yang tak faham. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan Cik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau bersama ahli-ahli keluarga untuk menyambut Pesta Keamatan dengan menaiki kereta. Jadi dia naik kereta Hitung laju kereta. Laju. Untuk sejam yang terakhir. Sejam terakhir mana? Inilah. Ni. Yang ujung ni. Atas. Sejam lah tu kan. 1.5 hingga 2.5 jam. Sejam lah tu. Laju. Jaraknya apa? 100 tolak 50 bahagi masanya 2.5 tolak 1.5. Dapatlah. Lepas tu huraikanlah. Kereta bergerak sejauh berapa kilometer? 100 tolak 50 tadi. Dengan laju berapa? Laju yang kita dapat pada A tu. Dengan laju berapa? Lepas tu masanya bagi tempoh 1 jam yang terakhir. Macam tu. Okay, soalan 2. Soalan 2 beza laju. Ni macam contoh 4 tadi. Contoh 4 tu beza laju. Beza laju dari Encik Rashid dari rumah ke taman permainan dan dari taman permainan ke rumah. Ini kan perjalanannya ni pergi dan balik. Mula-mula dari rumah ke taman permainan. Atas ni taman permainan ni. Ni taman. Okay. Yang bawah tu rumah. Okay. Mula pergi. Kira lajunya berapa? Jarak. Perubahan jarak bagi perubahan masa. Samalah tu. Lepas tu cari balik pula. Balik. Cari lajunya berapa. Kemudian tolakkan. Itu saja. Boleh? Ada soalan? Sebelum saya akhiri.